baginya. Contoh Nabi bawa contoh orang mukmin yang tak baca Quran, umpama macam buah tamar, ini kurma kering tu yang tidak ada bau bagi dia, tapi rasa dia sudah manis, rasa dia manis. La rihalaha, tidak ada bau baginya. Wa ta'muha hulwun, tapi rasanya manis. Boleh makan, boleh makan lagi. Yang baca Quran, yang mukmin yang baca Quran, dia beriman kepada Allah, kemudian dia baca Quran. Dia baca Quran, dia kaji Al-Quran. Nabi kata seumpama orang seumpama buah utrujah yang baunya harum, makan dia sedap. Dan umpama orang mukmin yang tak baca Quran, seperti mana buah kurma ataupun tamar yang mana baunya tidak ada, tapi rasanya manis. Ini beza orang mukmin yang baca Quran dengan orang mukmin yang tak baca Quran. Yang tak mau dengar Quran, tak mau mengaji Quran, tak mau baca Quran, tak mau mengaji tafsir Quran, ni Nabi bagi umpama. Umpamanya apa dia? Orang yang tak mau mengaji, yang tak baca Quran, dia beriman kepada Allah, dia percaya Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu baca Quran itu dapat pahala, dia tahu mengaji Quran itu dapat pahala, semak orang baca Quran itu dapat pahala, dengar Al-Quran itu dapat pahala, mengkaji Al-Quran itu dapat pahala dan menjadi kewajipan. Tapi dia tak mau, dia tak mengaji, maka seumpama buah tamar yang tidak ada bau tapi rasanya manis. Kemudian Nabi habaq lagi, wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Quran. Orang munafik membaca Quran juga. Orang munafik pun Nabi habaq baca Quran juga. Ni hak puak ni, hak dia bermuka-muka ni, dia kata dia mengaku dia Islam, yang sebenarnya dia tak pun. Hak munafik ni yang hati dia ke arah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak munafik ni dia kata dia Islam dah, tapi lawan Quran. Hak munafik ni dia kata dia Islam dah, tapi dia lawan Nabi, dia lawan arus syariat. Kata lagu ni dia tak mau pakai ikut syariat, dia nak ikut keadaan semasa yang ada. Hak ni yang betul jadi sekarang ni berlaku. Orang munafik, Nabi pun kata nak orang munafik pun baca Quran. Wa mathalul munafiqul ladzi yaqra'ul Quran. Macam mana pula perumpamaan orang munafik yang baca Quran? Nabi kata mathalur raihanah, seperti raihanah. Raihanah ni macam setangi ataupun kemian, bau sedap. Rihuha tayyibun. Nabi kata baunya harum, baunya wangi. Kan? Raihanah ni seperti setangi. Kita dah pun kalau Cina ni pakai colok kan. Setangi, kita pergi beli setangi belah Arab tu banyak lah jual. Belah kita ni tak apa nak ada. Orang dulu-dulu kemian, marhabannya cari kemian ataupun setangi bagi wangi. Ini Nabi kata perumpamaan orang munafik yang baca Quran. Munafik membaca Quran juga, dia kaji Quran juga, dia baca Quran. Seperti mana raihanah, seperti mana raihanah, seumpama setangi. Rihuha tayyibun, baunya wangi. Wa ta'muha murrun, tapi rasa dia pahit. Munafik ni bukan ikhlas baca Quran, bukan ikhlas dia mengaji Quran. Sembayang pun dia tak ikhlas. Mai sembayang ni depan orang ramai, dia sembayang elok, rajin, nak tunjuk kata dia rajin sembayang, padahal dia malas. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang munafik ni perangai dia bila dia main sembahyang, bila dia mendirikan sembahyang, dia dalam keadaan
diri sembahyang tu dalam keadaan malas. Qamu kusala, Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nisa. Yura'unan nas. Tapi kalau ada orang, dia buat bagi elok. Ini ciri-ciri dia munafik. Tu kena jaga. Kita depan orang, kita sembahyang. Lepas sembahyang sunat, sembahyang maghrib, lepas sembahyang fardu, kita sembahyang sunat. Tapi niat kita kena niat. Kalau niat nak tunjuk ke orang, niat kata kita ni nak nak bagi orang kata kita rajin, itu di antara tanda-tanda munafik. Yura'unan nas. Hak munafik ni baca Quran ke? Baca Quran ni ingat Allah Subhanahu wa taala lah, zikir, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalam Quran nama-nama Allah yang banyak dalam Quran. Tapi orang munafik ni dia baca Quran pun la yazkuruna Allah illa qalila. Allah kata depa ni tak ingat Allah melainkan sikit ya. Sikit sangat kau ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sebut orang munafik ni perumpamaan bila depa baca Quran, perumpamaan dia macam raihana. Baunya wangi tapi rasanya pahit. Ta'muha murrun. Hak tak baca Quran pun ada. Munafik tak baca Quran pun ada. Wa masalul munafiqul ladzi la yaqra'ul Quran kamathalil hanzalah. Orang munafik, perumpamaan orang munafik yang tak baca Quran seperti mana Hanzalah. Hanzalah ni sejak saya sebut, dia kata seperti mana sebiji timun baik. Timun tapi bukan timun yang elok, timun tu baik, asap pahit. Hanzalah. Kama salil hanzalah, ada pokok hanzalah ni ada di belah Arab tu ada, tu Nabi sebut. Kalau kita di sini macam timun baik, tak ada bau. La riha laisa laha rihun, tak ada bau bagi dia. Wa ta'muha murrun, rasanya pahit. Ni orang munafik yang tak baca Quran seumpama hanzalah. Seperti mana kalau kita di sini timun pahit. Timun berwangi, dia tak bau apa. Makan pahit. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang kita nak bagi tahu di sini, orang mukmin kita kena baca Quran, kena kaji Quran. Sekurang-kurangnya baca. Ada kelas tafsir, ada kelas tajwid, ikut kelas tajwid. Kelas tafsir pun tak ramai, tambah kelas tajwid. Kelas tajwid dia kena baca seorang-seorang. Jadi baca hadis ini, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nak bagi menggalakkan kita supaya kita jadi orang mukmin yang mana? Orang mukmin yang ada rasa. Dia tak ada rasa kalau kita tak baca Quran, tidak ada rasa apa. Tak ada bau. Macam buah tamar yang tak baca Quran, dia makan manis buah tamar tu, tapi bau tak ada. Kalau orang mukmin yang baca Quran, seolah dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Nabi kata seperti mana buah terujah. Dia bau dia wangi. Macam sini buah limau kasturi, saya makan tadi limau kasturi, bau dia wangi, bau dia sedap. Buat iyak pun sedap. Maka saja masak juga lah, tapi bergula sikit. Buat iyak bergula, dia sedap. Jadi jangan jadi orang yang munafik. Hak baca Quran ke, hak tak baca Quran ke, jangan jadi. Itu kesimpulan dia, kita nak ada hadis ni. Yang pertama, jadilah mukmin yang baunya wangi, rasanya sedap. Jangan jadi orang munafik. Munafik baca Quran ke, munafik yang tak baca Quran kan, jangan jadi.
Hak baca Quran macam raihanah. Hak tadi hak orang mukmin baca Quran seperti mana utrujah, bau wangi, rasa enak. Hak yang munafik yang baca Quran macam raihanah, bau wangi tapi rasa pahit. Mana ni dalam orang munafik. Jangan ada dalam hati kita sifat nifaq. InsyaAllah itu mukadimah pada malam ini. InsyaAllah kita baca dah itu sampai ayat yang ke-25. Hari ini kita masuk ayat 26. Jadi kita ulang sikit berkenaan dengan sejarah mana pembantu ataupun pengikut pada nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengikut rasul-rasul yang 3 orang ni, iaitu Habibun Najjar yang kita bahas tak habis lagi insya-Allah. Malam ni kita ulang balik sikit bila mana dia berdepan dengan kaum dia sendiri. Dia sebagai pembantu, dia sebagai pembela para rasul ini. Dia mai kepada kaum dia. Dia kata, ya qaumi ittabi'u, wahai kaumku, ikutlah rasul-rasul. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Apa kena ikut depa ni, ikut rasul-rasul ni. Sebab apa? Depa tak minta apa pun, tak minta balasan apa pun. Dia mai hanya untuk mengajak kamu ke arah kebaikan. Wama li ala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kemudian dia tanya, dia hang terima lagi? Hang terima tak lagi apa yang hang duk ajak kami ni, hang ikut lagi rasul-rasul ni? Maka dia jawab, pasal apa aku nak tolak pula? Depa ajak aku menyembah Tuhan ni Isa, Tuhan yang menjadikan kita, Tuhan kita. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Ditanya lagi, patutkah aku ni a'attakhizu min dunihi aliha in yuridnir rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Patutkah aku ni sembah beberapa Tuhan, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala? Patutkah? Yuridul Rahman bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqizun. Sudah tentu aku, sudah tentulah tak patut aku sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha Pemurah itu nak menimpakan kepada aku dengan sesuatu bahaya, maka mereka tidak dapat memberikan sebarang syafaat kepada aku. Tak ada orang boleh tolong aku kalau Allah nak menimpakan kepada aku satu bahaya, satu malapetaka, satu kemudaratan. Tak ada orang yang boleh tolong aku. La tughni anni syafa'atuhum syai'an, tak ada seorang pun. Wala yunqizun, dan tak dapat orang menyelamatkan aku. Dia berjidal, dia bersoal jawab, berhujah dengan kaum dia sendiri. Inni idzal lafi dhalalin mubin, sesungguhnya aku, dia kata, kalaulah aku ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, aku ni sesat. Dhalalin mubin, aku tu dalam kesesatan yang nyata. Sama macam apa? Dia kata, kalau aku ni sembah Tuhan yang lain, kalau aku ni tak terima apa yang Rasul-Rasul ini ajak, Rasul-Rasul ini menyeru kepada kita supaya sembah Allah Subhanahu wa taala, aku sesat macam apa? Dia kata, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku, kata Habibun Najjar ini, dengan berani dia kata, dia mempertahankan akidah dia. Dia kata dekat kaum dia, dekat bala tentera yang ramai yang datang mengepung rasul-rasul, dia kata, aku
telah beriman kepada Tuhan kamu. Dia guna bahasa. Aku telah beriman kepada Tuhan kamu. Fasma'un. Dengarlah wasiat aku. Apa wasiat dia? Kena ikut. Hampa pun juga kena ikut macam aku ikut Rasul-Rasul. Turut. Mereka ni bukan minta apa pun, mereka minta. Mereka main untuk ajak hampa, ajak kita ni ke arah kebaikan. Ajak kita ni supaya sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak kita supaya mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajak kita keluar daripada kekufuran, mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mai habaq dekat kita ni supaya kita kenal diri kita siapa. Kita mai daripada mana, siapa yang jadikan kita. Tentulah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan aku dan Tuhan kamu. Akibat daripada tindakan dan ucapan yang sangat berani, apa dia kena? Dia tangkap dia, dia pijak dia ramai-ramai. Dia seorang, bala tentera tangkap dia, perebah dia, pijak ramai-ramai sampai mati. Ini orang yang berani. Inilah jihad yang paling afdal, jihad yang paling baik, yang mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, afdalul jihad kalimatul adli atau kalimatul haq inda sultan jair. Seafdal jihad ialah berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim. Dalam satu hadis Nabi tukar kalimah, inna a'zamal jihad. Nabi kata sebesar-besar jihad kalimatu haqqin inda sultani jair. Sebesar-besar jihad, pahala jihad ialah berkata benar di hadapan sultan atau pemerintah yang zalim. Ni dia dah buat, Habibun Najjar dah lakukan, dan apa yang dia terima, dia mati dipijak. Mati dia sebagai mati syahid. Selepas dia mati, apa yang dia dapat? Allah seru dia, qila dakhulil jannah. Hai Habibun Najjar, dikatakan kepada dia apa dia? Masuklah kamu ke dalam syurga. Masuk kamu ke dalam syurga. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu menepati janji. Bukan macam kita buat slogannya, janji ditepati tapi bohong, khianat lagi ada. Kita tak tepat janji kita. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mati syahid, Allah jemput dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus masuk syurga. Qila dakhul jannah. Dia rasa sakit sangat setelah dipijak ramai-ramai. Dia tak rasa boleh rasa sakit sangat macam orang mati syahid. Kita tengok Tentera Al-Qassam senyum kalau mati. Allah, dalam keadaan mati, dalam keadaan senyum. Sebab apa? Dia rasa nikmat tu, kita tak rasa. Itu sebab kita kena mesti bercita-cita untuk mati syahid. Apa cita-cita kita? Cita-cita yang tertinggi kita ialah untuk mati syahid. Lagu mana nak mati syahid? Perjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahid insya-Allah. Walaupun tidak mati di medan perang, mati di atas katil, kalau kita
wakafkan diri kita untuk berjuang agama Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah mati kita adalah mati syahid. Jangan takut kepada kezaliman. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada orang kata macam mana dia boleh mati syahid, dia tak perang pun. Inilah dikatakan Nabi sebut tadi, afdalul jihad kalimatun adlin 'inda sultanil jahil. Seafdal jihad ialah di hadapan pemerintah, menyebut perkataan yang benar, yang hak di hadapan pemerintah yang zalim. Karena Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Sayyidul Syuhada Hamzah ibn Abdul Muttalib, wa rajul qama ila imam Jair fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Nabi kata yang menjadi penghulu orang mati syahid ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, bapa saudara Nabi, dan lelaki di kalangan umatku. Nabi sebut ni, Nabi habaq tak siap. Lelaki di kalangan umatku yang berdiri di hadapan pemerintah yang zalim. Nabi sebut sekali lagi, dia kata wa rajulun qama ila imam Jair fa amarahu wa nahahu fa qatalahu. Nabi kata, dan orang yang mati syahid juga ialah di kalangan umat aku yang berdiri di hadapan pemerintah yang zalim. Dekih tu lah ni apa dia? Akta hasutan. Ya. Janji hari tu dia kata nak mansuhkan. Tak mansuh-mansuh lagi. Sekarang ni berlaku. Lalu dia menyuruh kepada pemerintah itu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata dekat pemerintah, kamu hendaklah taat kepada Allah, kamu hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila dia kata lagu tu, dia kata kamu hendaklah taat kepada Allah, beriman, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menipu, jangan buat kerja yang zalim. Maka bila dia kata lagu tu, dia dibunuh oleh pemerintah, ditangkap, dipenjara, mati. Maka matinya adalah sebagai syahid. Ini Nabi SAW. Inilah dahulu orang-orang yang mati syahid. Siapa dia? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dan orang-orang yang dikurniakan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala ni dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bila hanya selepas dia disiksa sahaja beberapa minit, dipijak. Kalau ramai-ramai pijak ni tuan-tuan, ya Allah, ni zalim, tindakan yang zalim. Tapi dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia dapat nikmat yang lazat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke alam barzakh, dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita muslimin muslimat rahimakumullah. Maka setelah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah hantar dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dia pun lelaki ni, Habibun Najjar ni, dia beriman kepada Allah ni, terus laksanakan dakwah kepada umat dia. Dia mati dah, tapi dia meneruskan dakwah dia kepada umat dia. Dia dakwah juga kepada umat dia walaupun dia dah mati dah. Macam mana dia dakwah kepada umat dia? Ada juga orang tikai macam mana boleh lelaki ini boleh berdakwah terus cakap sampai dia masuk dalam syurga, boleh cakap ni? Jawapannya ada. Inilah orang yang berdakwah, orang yang hidup dalam keadaan dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak manusia untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala,
orang ini yang hidup dan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, setelah dia mati pun Allah izin dia bercakap juga. Dalil dia pada ni dalam ayat yang ke-26, qila dakhulil jannah, masuklah. Mula-mula Allah kata lelaki ini, masuklah kamu ke dalam syurga. Qala ya qaumi ittabi'ul qala ya laita qaumi ya'lamun. Apa dia sebut? Setelah dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam syurga, dan dia berkata, wahai ya laita qaumi ya'lamun, wahai mudah-mudahan kaum aku mengetahui apa yang aku dapat sekarang. Aku sudah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan, Allah ampunkan dosa dia, Allah ampunkan dosa aku, dia kata, waj'alani minal mukramin. Allah jadikan aku daripada kalangan hamba-hambanya yang mulia. Tuan sebut laita, mudah-mudahan. Ada dua dalam bahasa Arab kalau mengaji, satu perkataan laita dengan la'alla. Laita sama makna, la'alla pun sama makna, mudah-mudahan, semoga. Tapi beza maksud dia. Laita litamanni kalau dalam bahasa Arab. La'alla litaraj. La'alla asa litaraj. Laita litamanni. Maksud laita dia berharap tapi benda tu tak akan dapat. Benda tu tak boleh, mustahil. Kita kan umur 70. Dan perangai nak jadi muda balik, boleh tak? Boleh. Kita boleh kata mudah-mudahan aku jadi muda balik. Boleh kata, tapi mustahil. Laita, contoh bahasa Arab, laita syabab ya'udu yawman. Laita syabab ya'udu yawman. Mudah-mudahan masa mudaku kembali balik walaupun sehari. Aku nak jadi muda. Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Dalam bahasa Arab dia ada beza. Litamanni, tak boleh. Tu angan-angan tu tak akan tercapai angan-angan. Hatta rajin, hak tu asa ataupun la'alla. Contoh dia banyaklah contoh Allah bagi dalam Quran. Hak baru ni orang tua ustaz-ustaz hurai, la'allakum tattaqun. Orang puasa mudah-mudahan dapat takwa. Hak tu boleh tak? Boleh. Allah sebut la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu boleh perolehi ketakwaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila kamu puasa banyak bagaimana mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu telah diuraikan sebelum ni. Tapi laita ni tak boleh. Macam dalam surah An-Naba, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Orang kafir, orang musyrik, orang yang menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, di hari akhirat depa menyesal. Awaklah aku ni tak jadi tanah. Kalau aku jadi tanah, tak ada kena seksa macam ni. Di akhirat so dia kata lagu tu, ya laitani kuntu turaba. Mudah-mudahan aku boleh jadi tanah. Kalau jadi tanah tak kena seksa. Tapi tak dapat, tak boleh, mustahil. Allah gunakan. Dia ada dua kategori, dua maksud. Dua maksud yang berbeza. Laita makna yang sama tapi maksud berbeza. Apa dia kata, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai kaum aku, mudah-mudahan hangpa tahulah aku ni di dalam syurga ni dengan menikmati segala kenikmatan, kelazatan yang ada dalam syurga.
Dia harap kepada kaum dia. Dia harap sangat. Itu dia kata lagu tu, ya laita qaumi ya'lamun. Aku harap hampa tahu aku ni duduk dalam syurga ni. Seronok macam mana tak boleh nak habaq kat hamba. Aku harap hampa tahu. Sebab mak dia mengharapkan begitu. Sebab dia mengharapkan mereka beriman kepada rasul-rasul itu. Harap kepada siapa? Kepada mereka yang pijak-pijak dia sampai mati. Mudah-mudahan dia kata bila kaumnya mengetahui perkara itu, dia mengetahui, dia tahu akan jalan yang sebenar, bahawa itulah jalan yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasul-rasulnya. Dia harap kepada mereka ni supaya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Bila dia tahu kata aku duduk dalam syurga lepas aku mati. Sebab apa? Sebab aku mempertahankan akidah aku duduk dalam syurga ni. Harap-harap apa tahu aku duduk lagu ni. Kalau apa tahu lagu ni, hampa insya-Allah hampa akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi depa dengar dah. Allah beritahu kat depa dah. Ini orang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak takut dengan siapa, dia yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin apa yang dia beriman dengan rasul-rasul itu. Tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Ni ada juga di antara pimpinan yang kata saya tidak berbaiat dengan ketua saya, tapi saya berbaiat atas nama Allah. Saya nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan nak ikut perintah pimpinan, ketua. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah. Situ sikit bab. Ni isu semasa lah yang nak jadi belah Selangor. Kan ada pimpinan yang kata saya tak baiat dengan pimpinan, saya baiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya janji dengan Allah, saya nak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Baca ada ayat, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasul, kamu kena ikut. Apa yang dilarang oleh Rasul, kamu kena tinggal. Rasul kata al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama yang bagaimana? Ulama yang dia beramal dengan ilmunya. Ulama yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama bila nak buat satu keputusan, dia sembahyang istikharah, dia sembahyang hajat minta daripada Allah Subhanahu wa taala petunjuk. Ulama yang pernah bermimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa kali jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan, guru sebut nama Guru Haji Hadi. Dia mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada sekali. 3 kali yang saya tahu. Didedahkan oleh siapa? Oleh Tuan Guru Nek Aziz. Bukan calon-calon orang yang dok pi kata, dok pi hina ulama, dok pi tengking, dok pi caci maki ulama, tak mau ikut ulama. Ini bukan ajaran Islam, bukan adab-adab seorang pejuang. Maki ulama, hina ulama, tak mau ikut ulama, nak lawan ulama. Sedangkan ulama adalah pewaris Nabi. Nabi dah tak ada. Siapa yang kita nak sanjung? Siapa yang kita nak ikut? Ulama. Dan Nabi sebut ulama yang jadi ketua. Nabi sebut apa? Isma'u wa ati'u walau ta'muru alaikum 'abdun habashi.
Nabi kata kamu kena, hendaklah kamu mendengar dan taat. Walaupun yang perintah kamu itu, yang suruh kamu itu ialah hamba Habsyi. Dia perintah itu bukan menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tak salah dari segi syariat Allah Subhanahu wa taala. Payah mana nak ikut je, nak iakan saja. Ni jangan sampai menghina ulama. Kata seorang pejuang Islam tapi hina ulama. Tuan-tuan, kita kena ada adab-adab dengan para ulama. Ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi darjat mereka. Tu Allah sebut yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala kata orang beriman di antara kamu allazi yarfa'illah, Allah angkat darjat orang beriman di antara kamu, dan darjat orang yang berilmu itu beberapa darjat. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala ialah ulama. Kenapa kita nak bangkang ulama? Tuan muslimin muslimat rahimakumullah, jangan guna media musuh nak hentam, nak tak sependapat pun kita guna saluran yang ada. Jangan sampai ulama terhina. Muslimin muslimat rahimakumullah, Islam nak ditegakkan bukan senang, memerlukan pengorbanan yang tidak bertepi. Islam nak didaulatkan memerlukan pengorbanan yang amat dahsyat. Itu sebab para ulama dia mewakafkan diri dia untuk Islam, dan mereka yakin Islam di suatu hari nanti akan bangkit, akan menang juga. Walaupun bukan sekarang, tapi satu hari nanti akan menang, Islam akan menang. Dan ulama dia buat keputusan ikut syariat Allah Subhanahu wa taala, bukan ikut sedar hati, ikut wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpandukan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Ini kata sangkut paut dengan Habibun Najjar ni, seorang yang berani mempertahankan akidah dia, seorang yang berani mempertahankan kefahaman dia tentang jihad. Dia faham tentang jihad, dia jadi orang yang berani. Orang yang tak faham tentang jihad, maka dia akan jadi orang jahat. Sebab kita kena ada ilmu, kita kena ada ilmu. Maknanya tuan-tuan, Habibun Najjar ni Allah cerita dah, kita nak ambil pengajaran saja daripada dia. Kita baca Yasin tiap-tiap malam Jumaat, kita akan jumpa ayat ini. Daripada ayat 13 Allah sebut sampai ayat 26, 27, 28 cerita pasal Habibun Najjar. Dia dah mati. Walaupun dia dah mati, dia harap kaum dia yang pijak dia sampai mati itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak marah pun, hamba pijak aku sampai mati ni, aku dah dapat sebab hangpa pijak aku, tu yang aku dapat masuk syurga ni. Dan aku nak habaq ke hamba, nak beritahu dekat hamba, aku dah rasa nikmat ni.
Aku nak hampa tahu juga. Aku rasa nikmat ni. Mudah-mudahan hampa hati hampa terbuka dan hampa beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dia punya harapan dia tinggal harapan saja. Mereka tetap berdegil. Lepas halau Rasul-Rasul itu, maka apa yang terjadi? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzirin in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum khamidun. Allah sebut, dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah ia mati. Bila sesudah Habibun Najjar ni mati, kami tak turunkan kepada mereka sebarang pasukan tentera pun daripada langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami menurunkannya. Allah sebut, "Ama kunna munzirin in kanat illa sayhatan." Kebinasaan mereka hanyalah dilakukan dengan satu pekikan. Sayhatan wahidah, satu pekikan. Fa idza hum khamidun, maka dengan serta-merta semua sunyi sepi, habis. Allah terang kepada kita lepas mana kematian Habibun Najjar. Lepas mana kematiannya, Allah kata, wa ma anzalna ala qaumihi, tak perlu aku turunkan bala tentera minas sama' daripada langit, seperti mana Allah turunkan bila mana masa peperangan Badar dan peperangan Ahzab. Allah turunkan tentera-tentera daripada langit. Allah ba'ba memadai, in kanat illa sayhatan wahidah, memadai satu pekikan sahaja, pekikan yang amat dahsyat. Allah hantar malaikat pekik, sekali pekik cukup. Allah kata sudah binasa mereka semua. Dalam duk riuh rendah tu, seronok mereka dah pijak dia. Dalam duk riuh rendah mereka halau Rasul-Rasul itu, Allah hantar satu pekikan. Satu pekikan. Maka waktu tu, masa riuh rendah tu, Allah kata fa idza hum khamidun. Satu pekikan itu jadi sunyi sepi. Di situlah jadi padang jarak, padang terpukul. Ada apa? Allah abang tak perlu buat turun seramai mana tentera daripada langit. Contoh macam mana Allah turunkan tentera pada kisah perang Badar dan perang Ahzab. Allah turunkan bisalasati alafim minal malaikati munzalin, 3,000 tentera malaikat dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peperangan Ahzab, peperangan Badar. Allah tambah lagi, haza yumdidukum bi khamsati, haza yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Allah habaq lagi dengan 5,000 tentera, dan ada yang mana-mana malaikat itu, nama-nama malaikat. Masa perang Badar dan perang Ahzab, Allah turunkan tentera-tentera berupa malaikat. Walau bagaimanapun, macam mana diterangkan dalam surah Yasin oleh mufassirin, oleh ahli tafsir, menerusi ayat dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa ta'ala
Tak perlu pun hantar ribuan tentera. Tak perlu Allah nak hantar ribuan tentera untuk ajar orang-orang biadab, kaum-kaum yang biadab dengan orang Islam, menentang risalah Islam, menentang syariat Islam. Allah tak perlu pun hantar sampai beribu-ribu malaikat untuk turun berperang. Allah boleh hantar satu pekikan saja, boleh lenyap. Sebagaimana mereka membunuh Habib dan 3 orang Rasul itu. Cukup Allah hantar seorang malaikat saja, keluarkan suara, keluarkan satu pekikan, kerana ia sudah memadai untuk hantar mereka ke lembah kematian yang dahsyat. Bila dia mati, orang-orang yang buat jahat ini, orang-orang yang derhaka kepada Allah ini mati. Orang yang baik mati, Allah panggil, Allah jemput masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang kita semua nak mati, kita semua akan menghadapi kematian. Alangkah seronoknya kalau kita mati ni, Allah jemput kita, Allah panggil kita. Seperti mana dalam surah Al-Fajr kita baca, Allah jemput kita macam tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah kepada Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang redha dan meredai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurga. Ini yang terjadi kepada Habibun Najjar dan juga orang-orang yang beriman, orang yang mati syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga bercita-cita untuk jadi macam mereka. Mudah-mudahan kita berdoa, Allahumma ya Allah, hidupkanlah kami seperti mana kehidupan para ulama. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimauti syuhada, matikan kami sebagaimana orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang jahat, orang yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka pun bila mati, apa Allah buat kat mereka? Allah campakkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Minta lindung. Kita minta lindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Tuan, hari ini pun nak cerita tadi ni, Allah boleh hantar kekikan suara. Hari Badar pun, kalau Allah tak hantar tentera 5,000 orang tentera dan malaikat pun, Allah hantar kekikan tu pun boleh. Dia ada hikmah di sebalik Allah hantar tentera-tentera. Nak kata apa? Allah hantar satu pekikan pun boleh dah. Macam mana Allah hantar kepada kaum Habibun Najjar ni. Hari ini pun Allah boleh hantar. Kalau orang permainkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang mempermainkan Nabi dan Rasul, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau nak buat boleh tak? Boleh buat. Hari ini pun Allah boleh turunkan hukuman
walaupun hanya satu tepikan para malaikat daripada malaikat. Tapi Allah tak buat berlaku tu. Sebab ada lagi orang yang menzahirkan kebenaran Islam. Ada lagi orang yang memperjuangkan kebenaran Islam. Ada lagi orang yang nak mempertahankan Islam. Ada lagi orang yang nak berjuang, berdakwah, menyeru manusia supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab Allah tangguhkan. Sebab kita perlu duduk dalam jamaah, wujudkan golongan atau jamaah yang perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala secara yang sebenar, secara hakiki. Kita naklah bersatu di bawah akidah Islam dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, Allah nak cerita, Allah nak bagi tahu, Allah nak bagi amaran. Hak ni natijah ataupun keputusan yang akan diterima oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang tak mau ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah nak habaq kepada mereka yang zalim supaya jangan bertindak melampaui batas. Allah nak bagi tahu kepada orang yang zalim supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Islam yang sebenar. Ini antara kisah yang Allah sebut dalam surah Yasin ini, supaya jadi panduan kepada kita untuk sama-sama kita hayati, sama-sama kita menjadikan dia iktibar dalam kehidupan seharian kita, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan Islam dengan yang sebenarnya, insya-Allah. Jadi setakat ayat yang ke 29, in kanat illa sayhatan wahidatan fa iza hum khamidun. Setakat itu maka habislah kisah Habibun Najjar yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Yasin ini. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimakumullah, memanglah Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu kepada kita bahawa dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini banyak mihnah, banyak tribulasi, banyak ujian yang perlu dihadapi oleh Allah, oleh kita. Allah nak habaq kita terpaksa hadapi macam mana Rasul-Rasul dulu hadapi, macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaumnya. Allah nak bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu ni ada nabi, ada rasul yang dihalau, yang dibunuh, yang dibelah kepala oleh kaum dia sendiri sebab mereka ajak berdakwah kepada kaum dia supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah nak bagi semangat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga semangat kepada pejuang-pejuang Islam untuk terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk wakafkan diri kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan kisah-kisah ini dalam Quran, kisah-kisah keberanian seperti mana beraninya Habibun Najjar ini. Walau apapun terjadi, maka tetap tabah dan tidak menyerah kalah. Ini menunjukkan bahawa perjalanan nak menuju Islam itu adalah satu perjalanan yang saya katakan tadi sangat jauh, dan memerlukan banyak pengorbanan. Selain memaparkan kisah ini, kisah suka duka seorang Rasul melaksanakan tugas tanggungjawab untuk mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan juga nak mendaulatkan Allah, mendaulatkan agama Allah Subhanahu wa taala,
Allah mengumpamakan perjuangan Rasul-Rasul ini dan perjuangan para ulama yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu penjelajahan yang sangat sukar. Dalam satu perumpamaan Allah Subhanahu wa taala sebut, "Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka walakin ba'udat 'alaihim asy-syaqqa." Allah gunakan syaqqa. Andai kata ada suatu usaha yang mudah yang mendatangkan keuntungan, dan jika ia diibaratkan sebagai satu perjalanan yang dekat, sudah tentu mudah sahaja mereka mengikut kamu. Ini Allah cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga iktibar kepada kita, iktibar kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahawa nak perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perjalanan yang jauh dan memerlukan pengorbanan yang tinggi. Kalaulah mudah, Allah kata mudahlah orang ikut kita, tetapi sebenarnya ia bukanlah satu perjalanan yang dekat. Wa safaran qasidan lattaba'uk. Kalau mudah, saya ramai yang orang akan ikut. Tapi sebaliknya, walakin ba'udat 'alaihimus syaqqa. Allah kata sebaliknya, ia adalah suatu perjalanan yang sangat jauh dan sukar ditempuhi. Dalam surah At-Taubah ayat 42. Tuan-tuan, Nabi SAW sejak mula menerima wahyu, terutamanya wahyu dalam bentuk-bentuk ayat lagu ni. Ayat Allah cerita pasal Habibun Najjar. Ayat Allah cerita perjuangan orang-orang yang terdahulu, rasul-rasul yang terdahulu. Maka Nabi pun terus bersemangat. Nabi tak pernah rasa jemu untuk berjuang. Sikap yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW diikuti oleh para sahabat serta umatnya yang yakin dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, umat yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, depa ni tak rasa bahawa depa tidak melibatkan diri dalam wadah perjuangan Islam, tapi mereka tak rasa rugi. Depa rasa rugi kalau tak duduk dalam jemaah Islam, tak perjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila mereka tak duduk dalam perjuangan ini, mereka akan rasa rugi. Mereka akan mendapat kerugian yang besar bila di hari akhirat. Orang yang tak duduk dalam jemaah Islam, orang yang tak berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, orang ni akan rasa rugi di akhirat itu. Mana ayat dia yang kata rugi? Ayat 30. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung ayat ini di minggu depan. Kita uraikan siapa yang rugi. Orang yang rugi siapa? Orang yang rugi ialah orang yang tak mau duduk dalam jamaah Islam, yang tak mau duduk berjuang di atas muka bumi memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala alam. Apa yang baik Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang, apa yang terkurang itu daripada kelemahan, kejahilan, kebodohan diri saya sendiri. Saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah ampun dosa saya, dosa tuan-tuan insya-Allah. Dan saya minta maaf kepada tuan-tuan seandainya terkasar bahasa, tersilap kata, tersinggung perasaan. Maafkanlah segala kesalahan saya. InsyaAllah ada masa akan datang, InsyaAllah kita bertemu, kita sambung perbincangan kita dalam tafsir surah Yasin ini. Mudah-mudahan Allah memberkati usaha kita insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا